tema yang menjadi khotbah kita di pagi hari ini yaitu bijak dalam membuat perencanaan. 今天早上的讲道主题是关于明智的来计划， Bijak dalam membuat perencanaan. 明智来做我们的计划。 Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, membuat perencanaan adalah hal yang tidak dapat kita hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 亲爱的弟兄姐妹，做计划是在我们生命每一天生活当中我们不可以避免的事情。 Setiap hari kita dituntut untuk membuat perencanaan. 我们每天会被要求的来做计划。 Salah satu contoh, mungkin ada di antara kita yang mau menikah. Kita perlu untuk membuat perencanaan yang baik. 我们做一个比例，如果在我们当中有人想要来结婚的，他们也是要做一个结婚的计划。 Sebagai seorang pengusaha, kita perlu untuk memikirkan rencana-rencana yang baik agar usaha kita dapat berkembang. 成为一个有做生意的，我们也是时常要想好的计划，怎么样来帮助把我们公司做大。 Sebagai orang tua, kita juga perlu membuat rencana-rencana untuk masa depan anak kita. 身为父母，我们也是要做很多的计划来帮助我们孩子。 Sebagai pelajar, kita juga perlu untuk memikirkan rencana-rencana yang strategis bagaimana kita bisa membuat atau dapat menyelesaikan pelajaran kita dengan baik. 身为一个学生，我们也是要做很好的计划，来决定我们怎么样把我们的学业读好来做好。 Nah, membuat perencanaan adalah hal yang baik, Bapak Ibu. 做计划是一件好的事情， Karena ini dapat menolong kita untuk bisa fokus dalam mencapai segala apa yang kita mau perbuat. 因为这样可以帮助我们可以集中精神来做我们所应该要做的事情。 Namun yang menjadi permasalahannya adalah seringkali kita membuat perencanaan sekadarnya saja, tidak dengan kebijaksanaan. 问题出在说，有时候我们做的计划，我们只是随便的做而已，可是我们没有真正来考虑好怎么样做我们的计划。 Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat perencanaan dengan bijak. 我们的问题说，我们怎么样做有明智的计划呢？ Sikap seperti apa yang harus kita miliki sebagai seorang Kristen ketika kita membuat sebuah perencanaan? 我们身为一个基督徒，当我们要做计划的时候，我们要怎么样来做呢？ Nah, di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, kita akan belajar 3 hal bagaimana kita bisa membuat perencanaan dengan bijak. 从我们刚才所读的福音，我们可以看到说，我们可以看3点，怎么样可以做一个好的计划。 Nah, yang pertama, ketika kita membuat perencanaan, jangan terlalu percaya diri. 第一就是说，我们要做计划的时候，我们不要太过有自信， Jangan memiliki sikap yang angkuh dan sombong. 我们不要有一个很骄傲的心来做计划。 Kita lihat di dalam ayat 13 sampai 14. 我们来看第13节跟第14节。 Nah, firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." 第3节，嗨，你们有话说，今天、明天我们又往某城里去，在那里住1年，做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片
云雾，出现少蛇就不见了。 Nah, kalau kita melihat konteks daripada ayat firman Tuhan ini, Rasul Yakobus sedang menekankan betapa pentingnya kerendahan hati di dalam kehidupan seorang percaya. 如果我们看这两节经文，雅各使徒跟我们讲说，做一个计划，我们有很重要所要注意的事情。 Di ayat 10 kalau kita membaca, firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. 在第10节那边讲说，你们要在主的前面谦卑，主就会高举你们。 Rendah hati adalah kunci atau sikap yang paling penting di dalam kehidupan seorang Kristen. 谦卑是一个对于一个基督徒是一个很重要的事情。 Nah, termasuk di dalam ketika kita merencanakan sebuah perencanaan di dalam hidup kita. 当我们在做一个计划的时候，谦卑是一个很重要的环节。 Makanya di ayat 13 dan 14, Rasul Yakobus mengingatkan orang-orang percaya supaya ketika mereka membuat perencanaan, jangan memiliki sikap yang angkuh, yang terlalu percaya diri. 所以在第13、第14节，雅各使徒又告诉我们说，当我们做一个计划的时候，我们不要有一个很骄傲、很自信的态度来做一个计划。 Kita melihat di sini, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan tinggal di sana dan sebagainya. 在这边说，你们有话说，今天、明天我们要往某城里去。 Dari ayat ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana seorang yang membuat perencanaan dengan penuh sikap arogansi, angkuh dan tidak peduli tentang Tuhan. 在这边我们可以看见说，这个人在做计划的时候，他没有考虑到主的福音，他只是用了他有骄傲的心来做这个计划。 Apa yang dirancanakan hanya berdasarkan kepada sebuah asumsi yang tidak pasti. 他做这个计划的时候，他只是靠着一个还没有肯定的事情来做这个计划。 Kita melihat di sini, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. 在这边讲到，今天、明天我们要往某城里去。 Dia memutuskan akan waktu kapan dia akan berangkat dan ke kota mana dia akan pergi. 在这边看见说，他这个人已经决定了，他要去哪一个城市，几时他要去。 Dan dia juga dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesombongan, dia di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 他也是很骄傲的，在那边讲说，他要在那边住1年，又在那边做生意有得利。 Ketika kita melihat ayat ini, kita dapat melihat bagaimana seorang yang merencanakan dengan penuh kesombongan, percaya diri, tidak mengandalkan Tuhan. 当我们看这个经文的时候，我们也看见说，这个人当他在做这个计划的时候，他充满了一个骄傲，一个自信，他不从上帝的角度来考虑事情。 Segala hal yang direncanakan itu didasarkan pada keinginannya sendiri, kepada hal yang bisa membuat dia merasa mampu untuk melakukannya. 他考虑事情只是从他个人的方面，觉得说他可以做的这方面来考虑事情。 Dia berpikir bahwa dialah yang mengontrol segala kehidupannya. 他觉得说他自己可以控制他生命中的一切的事情。 Dialah yang mempunyai kuasa atas hidupnya sendiri, tidak ada yang lain. 他觉得说他自己可以掌控他的生命，他自己生活，没有别人可以来掌控他。 Dia tidak memikirkan tentang Tuhan, dia juga tidak memikirkan tentang hal-hal yang akan terjadi. 他没有想到关于神，他也没有想到关于可能发生的事情。 Apa yang ada di pikirannya ketika dia membuat perencanaan adalah pasti ini akan menguntungkan bagi saya.
当他在做这个计划的时候，他想的只是说这件事情一定会有我可以得利而已。 Apakah dia memikirkan atau mengantisipasi akan kegagalan yang terjadi ketika dia melakukan pekerjaan? 他在考虑这件事情的时候，他没有考虑到可能他会失败，他可以做不到这事情呢？ Apakah dia memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi kepada dirinya maupun pekerjaan yang akan dikerjakan? 他有没有考虑说，有可能在做这件事情有不好的事情会发生，会影响到他自己，会影响到他所要做的事情呢？ Tidak sama sekali. 他没有考虑到这件事情， Karena hatinya dipenuhi dengan keyakinan, kepercayaan diri yang sepenuh-penuhnya sehingga dia tidak mengandalkan Tuhan di dalam rencananya. 没有，他心里充满了有自信，相信他自己可以做这件事情，他也没有考虑到神那方面。 Semuanya didasarkan kepada sebuah asumsi yang tidak pasti. 他的考虑建立在一个还没有确定的事情。 Mengapa kita katakan bahwa perencanaannya didasarkan pada asumsi yang tidak pasti? 为什么我们讲说他的计划是建立在一个还不肯定的事情呢？ Karena di ayat 14 kita melihat dengan jelas, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 我们来看第14节，其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。 Sekarang Rasul Yakobus ingin memberikan sebuah fakta yang harus kita ketahui sebagai orang-orang Kristen. 雅各使徒又告诉我们一件事情，关于我们身为基督徒所应该知道的事情。 Fakta yang sesungguhnya adalah kita tidak punya kuasa atas hidup kita, atas apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. 我们要面对一个现实，就是说，我们没办法来掌控我们所会发生在我们身上的事情。 Bahkan kita tidak tahu akan apa yang terjadi esok hari. 连我们都不知道说明天会发生什么事情。 Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. 我们也不知道说以后会发生的什么事情。 Kita tidak ada bayangan sama sekali akan apa yang terjadi esok hari. 我们也没办法想象到明天会发生事情有什么呢？ Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apakah besok hari masih akan tiba atau esok hari kita masih ada di dunia ini. 没有一个人可以肯定说明天还会到来吗？明天还有这个世界吗？ Ini menandakan apa? Bahwa kita tidak punya kuasa atas hidup kita, apalagi hari esok. 这个告诉我们说，我们根本没有办法掌控说关于明天的事情。 Apa yang terjadi esok hari sesungguhnya di luar kendali kita. 明天会发生的事情，我们都没有办法掌握到。 Apa yang akan terjadi esok hari di dalam hidup kita semuanya berada di dalam kendali Tuhan. 明天所会发生在我们生命上的事情，全部是在主的掌握上。 Makanya Rasul Yakobus di sini membuat sebuah pertanyaan bagi semua orang yang mendengar, apakah arti hidup ini? 所以雅各使徒来问我们全部的人，什么是你的生命是什么呢？ Mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi akan hari esok sepenuhnya berada dalam kendali Tuhan. Sekarang dia mau mengingatkan kita, apakah arti hidupmu? 我们知道说，我们明天所会发生的事情，全部是掌握在神的手上，所以他问我们，我们生命是什么呢？ Dikatakan hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 他告诉我们，你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。 Nah, ketika kita membaca ayat ini, apa yang bisa kita pelajari tentang hidup kita di dunia ini? 当
当我们读到这段经文，我们可以来思想说，我们可以从这经文所学到的是什么事呢？ Firman Tuhan mengibaratkan hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang. 圣经说我们的生命就很像一片云雾，出现少时就不见了。 Nah, kalau Bapak Ibu pernah melihat uap, apalagi kita yang mungkin sering memasak atau merebus air, ketika mendidih, ketika kita buka panci, kita akan melihat ada uap naik ke atas, tapi sebentar saja akan hilang. 弟兄姐妹，我们都知道什么是云雾。如果我们时常在煮东西的人，当我们把锅盖打开，我们就看见它的云雾上来，一下子就不见了。 Ini menandakan apa? Bahwa hidup kita di dunia ini sangat singkat. 这个代表什么呢？这代表说我们在这个世界上的生命是很短暂的。 Hidup kita ini sangat pendek. 我们的生命是很短暂的。 Firman Tuhan katakan, kita akan hidup di dunia 70 tahun, dan jikalau Tuhan berkehendak beri kekuatan, kita hidup 80 tahun. 圣经告诉我们说，我们的生命是在70年。如果上帝来帮助我们，可能我们会活到80岁。 70-80 tahun, waktu yang pendek dibandingkan dengan kekekalan. 70年、80年来对比永恒是很短暂的事情。 Tapi itulah fakta kehidupan yang harus kita ketahui. 可是这个就是说，我们生命的真正我们所要面对的。 Jadi apa yang kita banggakan di dalam hidup kita ini tidak ada. 所以我们在我们生命上，我们要骄傲什么东西呢？根本都没有的。 Lalu fakta yang kedua tentang kehidupan ini yaitu hidup kita ini sangat rapuh. 第二件事情是说，在我们生命上，我们是很脆弱的。 Hidup kita ini sangat lemah. 我们的生命是很软弱的。 Kita mudah jatuh sakit. 我们很容易就生病。 Kita mudah lemah. 我们很容易软弱。 Dan pada akhirnya kita akan mati. 最后我们会死。 Dan hidup kita ini sungguh amat rapuh dan kita tidak punya kekuatan untuk hidup selama-lamanya. 我们的生命是很脆弱的，我们没办法永生的活着。 Lalu fakta ketiga yang harus kita ketahui tentang hidup kita ini, yaitu hidup kita ini bukan dalam kendali kita. 第三件事，我们要晓得说，我们没有办法掌控我们的生命。 Hidup kita ini bukan di dalam tangan kita. 我们的生命不掌控在我们的手上， Sepenuh-penuhnya ada di dalam tangan Tuhan. 全部都掌握在神的手上。 Mengetahui realita atau fakta mengenai kehidupan kita ini, apakah yang patut kita banggakan? Apakah yang patut kita sombongkan di dalam hidup ini? 当我们看清了、晓得了这一切事情以后，我们在我们生命上，我们有什么可以骄傲的呢？ Tidak ada hal yang patut kita banggakan. 没有一件事情值得我们来骄傲。 Karena sepenuh-penuhnya ada di dalam kendali Tuhan. 因为全部是都在神的掌握上。 Mungkin di luar sana orang-orang bangga akan prestasi, bangga akan kesuksesan yang didapatkan. 可能在外面，人家会骄傲说他所做的成绩。 Tapi pada akhirnya semuanya akan ada akhirnya. 可是这些东西都会有终点的。 Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat sebuah perencanaan, hal yang pertama harus kita ingat bahwa kita jangan terlalu percaya diri akan apa yang kita kerjakan dan itu pasti akan menghasilkan. Tidak pasti. 弟兄姐妹，
所以我们要晓得说，当我们做计划的时候，不一定全部的计划都会照我们所想的做的，全部都不肯定的事情。Jadi kalau kita tahu bahwa hidup kita ini hanyalah sementara dan tidak dalam kontrol kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Prinsip apa yang harus kita ingat ketika kita membuat perencanaan? 当我们晓得说我们的生命是很短暂的，所以我们也没有办法掌握它。我们在做计划的时候，我们应该所注意的事项是什么呢？ Nah, hal kedua yang kita pelajari yaitu selalu libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. 第一件事，我们所要学的说，我们逢做什么事情，我们都要靠神。 Selalu libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. 所以我们做和全部事情，我们都要靠神来做。 Nah, ayat 15 firman Tuhan berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 在第15节那边讲说，你们只当说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。 Kita tahu bahwa hidup kita ini bukan dalam kendali kita. Apa yang akan terjadi esok hari bukan di dalam kendali kita. 我们都知道说，我们的生命不掌握在我们手上，明天所会发生的事情我们都没办法掌握。 Maka prinsip yang harus kita ingat sebagai orang-orang percaya, bahkan di dalam membuat perencanaan kita harus selalu ingat jika Tuhan menghendaki. 所以当我们一个信徒所要做事的时候，我们都要晓得一件事情说，我们要在上帝所允许的基础上来做这些事情。 Jika Tuhan menghendaki. 等神会来应许所做，我们所可以做。 Nah, Bapak Ibu, seringkali kita mendengar tentang kalimat ini, jika Tuhan menghendaki. 我们就要记得这件事情，愿主愿意我们来做这件事情。 Bahkan ada juga yang membuat jargon dalam kehidupannya sehari-hari bahwa jika Tuhan menghendaki. 有人都会写说，当主愿意来做。 Nah, seringkali yang menjadi masalahnya adalah ketika kita mengatakan hal ini, kita tidak memaknai dengan sungguh-sungguh. 可是我们都晓得这些事情，可是我们没有真正的思考、思想关于这件事情。 Kita hanya mengatakan sebatasnya saja untuk menghibur hati kita. 我们只是单单在嘴上想而已，来安慰我们的心灵而已。 Tapi di dalam hati kita tidak ada kesungguhan untuk meyakinkan bahwa jika Tuhan menghendaki. 可是，在我们心里，我们都没有真正的相信说，所要做事情神所应许我们可以做。 Nah, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua atas seizin dan kehendak Tuhan. 弟兄姐妹，我们都要晓得说，在我们生活上所发生的事情，全部都是神所应许的。 Kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa jika Tuhan berkehendak, maka kita lakukan ini, lakukan itu. 我们要在我们心里，我们都要晓得说，我们可以做什么事情的时候，全部都是神所应许，我们才可以做的。 Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, pertama kami akan hidup. 所以在这边讲说，如果神愿意，我们就可以活着。 Nah, kita melihat perbandingan antara orang yang membuat perencanaan tanpa memikirkan Tuhan dengan perencanaan orang Kristen yang memikirkan tentang Tuhan. 我们来做一个对比，那些做计划没有考虑到神的时候，神跟我们身为基督徒来做计划的时候，我们也考虑到我们的神。 Orang yang tidak berpikir adanya Tuhan, dia akan membuat perencanaan menurut keinginan hatinya sendiri. 那些不相信神的人，他们所做的计划是照做他们所又做、自己思想的事情来做。
Bahkan hidupnya, dia pikir dialah yang mengendalikannya. 他也觉得说他的生命是他自己掌握的。 Tapi sebagai orang Kristen, Rasul Yakobus mau mengingatkan bahwa hal demikian adalah tidak benar. 可是对于一个基督徒，雅各使徒跟我们讲说，这些是不对的。 Apa yang benar yaitu jika Tuhan menghendaki maka kita akan hidup. 对的是什么呢？就是在经文讲说，主若愿意，我们就可以活着。 Nah, hidup betapa penting bagi kita. 活着是对我们是很重要的事情。 Hidup menandakan bahwa kita eksis di dunia ini. 活着就代表说我们在这个世界上还存在在这个世界上。 Hidup juga menunjukkan bahwa kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas kita. 活着是代表说我们可以做我们所要做的事情。 Hidup juga menunjukkan bahwa kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. 活着就代表说我们还可以来敬拜我们的神。 Jadi jika Tuhan menghendaki kita tetap hidup, maka kita masih ada hari ini bahkan esok. 如果主愿意我们还活着，就是说我们还会在今天跟明天，我们还在，我们还活着。 Kita masih bisa beribadah di pagi hari ini, itu pun atas kehendak Tuhan. 我们今天早上还活着，这个也是主愿意的。 Kita dapat bangun di pagi hari ini melihat matahari, melihat langit, menghirup udara yang segar, itu pun atas seizin dan kehendak Tuhan. 我们今天早上起来，我们可以看到太阳，我们看到天空，我们可以呼吸，这个全部都是主愿意的。 Bahkan kita bisa sampai di rumah Tuhan dengan selamat, itu pun atas kehendak dan seizin Tuhan. 连我们可以平安，可以来到主的圣殿，这个也是主愿意让我们做的。 Nah, adakah kita menyadari hal ini, Bapak Ibu? 我们也晓得这件事情吗？ Bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita ini adalah seizin dan kehendak Tuhan. 所发生在我们身上的事情，全部都是主愿意主所允许的。 Bahkan hal-hal yang terburuk sekalipun terjadi dalam hidup kita, itu pun sesuai dengan kehendaknya. 连那些最不好的事情发生在我们身上的，那些也是主愿意所允许的。 Jadi prinsip yang baik adalah bukan hanya saja hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita pasti sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi bahkan hal-hal yang tidak baik pun terjadi, itu pun sesuai dengan kehendaknya. 所以不单单只是那些美好的事情，那好事情发生在我身上是主所允许、所愿意的；那些不好的事情，那些也是主所愿意发生在我身上的。 Bahkan firman Tuhan katakan, jika Tuhan menghendaki, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. 所以圣经告诉我们说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。 Jika Tuhan mengizinkan, maka kita akan bisa melakukan sesuai dengan rencana kita. 如果主愿意，所以我们就可以做我们所计划的事情。 Segala hal yang telah kita rencanakan, jika itu baik, maka Tuhan juga akan menolong kita untuk mendapatkannya. 所以我们那些我们所计划是美好的事情，如果主愿意，我们都可以得到。 Jika Tuhan menghendaki, kita juga dapat berbuat, beraktivitas dengan baik sesuai dengan kehendaknya. 如果主愿意，我们也可以做那些全部做全部美好的事情。 Jika Tuhan berkehendak sesuai dengan rencananya, maka kita dapat melakukannya. 如果神愿意，我们所计划的，我们就可以去做了。 Jadi dalam perencanaan kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus ingat prinsip yang paling penting, bahwa jika Tuhan menghendaki. 身为一个基督徒，我们要明白一件事情，说我们所计划这东西最主要是它的
都要有神所应许，我们才可以做好的。 Dalam perencanaan yang kita mau buat, kita selalu ingat Tuhan bahwa Dialah yang punya kuasa atas hidup kita ini. Dialah yang mengontrol akan hari esok. 当我们做计划的时候，我们都要晓得一件事情，全部所要发生的都在神在掌握上，都是神在控制的。 Dialah yang akan menolong kita untuk mampu untuk mengerjakan apa yang kita rencanakan. 他就可以帮助我们来实现我们所计划的事情。 Nah, pertanyaannya, dalam perencanaan kita selama ini, apakah Bapak Ibu ada libatkan Tuhan? 呀，他问题说，当我们在计划的时候，我们有没有靠神呢？ Kita membuat perencanaan untuk memulai usaha baru, atau kita berencana untuk pindah ke kota lain untuk mengerjakan sesuatu, adakah kita libatkan Tuhan dalam perencanaan kita? 当我们来做计划、做一个新的生意的时候，还是我们在想搬到别个城市的时候，我们在考虑的时候，我们有没有靠神呢？有。 Nah, kalau kita benar-benar yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan dapat mengambil resiko apapun untuk dapat mengerjakannya. 当我们做计划的时候，如果我们没有考虑到神，我们就会拿那个风险来做这件事情。 Bahkan kita dapat menanggung segala resiko-resiko atau kegagalan-kegagalan yang terjadi. 我们也可以承担那些有可能会发生的事情，有可能我们会失败的事情。 Karena itu terjadi sesuai dengan kehendak 因为 Tuhan. 那些全部都是照着神所应许可以发生的。 Apakah Bapak Ibu selama ini ada membuat perencanaan dan selalu libatkan Tuhan? 弟兄姐妹，当你们在做计划的时候，你们有靠神来做吗？ Nah, jika ada, puji Tuhan dan teruskan. 如果有，我很感谢神，你们要继续这样做。 Tapi jika ada di antara kita yang selama ini masih belum mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, mulai sekarang kita belajar untuk selalu ingat Tuhan. 如果弟兄姐妹在做计划的时候还没有考虑到神，恳求神来帮助的时候，你们就要开始来学习说，做计划的时候要去靠着神来做。 Lalu hal yang ketiga, bagaimana kita bisa bijak dalam membuat perencanaan, yaitu lakukan segala yang baik. 第三件事情说，我们怎么样明智来做计划，就是说我们要做全部好的事情。 Ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. 第16节跟第17节讲到说，现今你们经意张狂祸口，凡这样祸口都是恶的。人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。 Nah, Rasul Yakobus kembali mengingatkan orang-orang Kristen akan bahaya yang siap mengintai ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam perencanaan kita. 雅各使徒在这边也是劝勉我们，告诫我们说，如果我们没有靠神来做，那些危险的事情就会发生。 Kita akan mudah menyombongkan diri kita. 我们就变成很容易的来骄傲。 Kita memegahkan diri kita dengan kesombongan kita. 我们会抬举我们自己，用我们骄傲来抬高我们自己。 Dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. 那边讲到说，你们现在要张狂的祸口。 Kalau kita perhatikan kata congkakmu di sini, kata pride atau angkuh, sombong. 这边祸口就是说我们很骄傲。 Jadi seorang yang memegahkan dirinya dalam kecongkakan, dan kemegahan itu adalah salah, firman Tuhan katakan. 当我们很骄傲的时候，神的福音告诉我们说，那个是错的事情。 Karena kita tidak mengingat Tuhan.
因为我们没有想到我们的神， Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. 我们只是靠着我们自己的力量， Kita mengandalkan perencanaan-perencanaan kita. 我们只靠着我们所做的计划， Kita melupakan Tuhan. 我们把神忘记了。 Firman Tuhan katakan ini adalah salah. 圣经告诉我们说这是错的， Tidak sesuai dengan firman Tuhan. 这不符于圣经所讲的。 Jadi apa yang harus kita lakukan ayat 17? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. 所以在第17节那边讲到说，人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。 Nah, dari ayat ini jelas mengingatkan kita bahwa dosa bukan hanya saja hal yang Tuhan larang kita untuk lakukan, tapi bahkan hal yang baik pun jika kita tidak lakukan itu pun berdosa. 所以在这边我们知道说，罪不是单单我们那些神不愿意我们去做的事情，那些是罪。可是如果我们知道说我们所应该做的，我们不去做，那个也是罪。 Kita tahu dengan jelas bahwa larangan-larangan yang Tuhan berikan dalam perintahnya, contohnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta dan sebagainya. 我们也知道说神不愿我们做事情，很像说我们会杀人，我们会做假见证，其他那些东西那些事情。 Ini adalah hal yang negatif dan Tuhan jelas melarang. 这些都是不好的事情，主明确告诉我们说这个是不可以做的。 Nah, kalau kita melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan, maka kita berdosa. 如果我们去做神所不允许我们做的事情，我们就犯了罪。 Tapi ada satu hal lagi yang firman Tuhan katakan bahwa jika kamu tahu melakukan yang baik, tapi kamu tidak melakukannya, itu pun berdosa. 可是在这里还有一件事，圣经告诉我们说，如果我们知道这件事是一个好事情，可是我们没有去做，我们也是犯了罪。 Kamu tahu bahwa kamu harus melakukan hal yang berkenan dengan kepada Tuhan, tapi kamu tidak lakukan. 我们知道说这件事情是合神的心意，可是我们没有去做， Itu pun berdosa. 那个也是犯罪。 Contohnya apa? Firman Tuhan katakan bahwa kita semua harus datang beribadah kepada Tuhan. 我们打一个比如说，圣经告诉我们说，我们全部的人都要来敬拜神， Dan ini adalah hal yang baik. 这件是一个好的事情。 Contoh lain lagi, mengabarkan Injil kepada orang lain. Ini adalah hal yang baik. 在另外一个比喻说，我们要向别人传福音，这件是一个好的事情。 Datang ke persekutuan, ini adalah hal yang baik. 我们来做崇拜来聚会， Berdoa setiap saat adalah hal yang baik. 我们要时时刻刻来祷告，这件是个好的事情。 Nah, hal yang baik ini yang berkenan kepada Tuhan harusnya kita lakukan. 这些好的事情都合神的心意的，我们就要去做。 Tapi apa yang terjadi jika kita tidak melakukan? Kita berdosa. 又会发生什么呢？如果我们不去做这些事情，我们就会犯罪。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam membuat perencanaan kita harus ingat bahwa jika rencana yang kita rencanakan itu baik, maka harus kita lakukan. 亲爱的弟兄姐妹，当我们知道说这些我们所计划所好的计划，我们就要去行。 Terlepas hasilnya bagaimana, Tuhan yang menghendaki. 我们不要去想它的结果会怎么样，全部都会神的应许来发生的。 Tapi bagian kita sebagai orang Kristen, kita harus lakukan, bertindak. 身为一个基督徒，我们本分就是说，我们要应当去做的事情，我们就要去做。 Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita dalam membuat perencanaan kita selama ini? 亲爱的弟兄姐妹，我们每天所做计划是怎么样的呢？ Apakah didasari dengan penuh keyakinan, kepercayaan diri tanpa memikirkan Tuhan? 是否我们全部都靠着我们自己的信心，没有靠着神来做我们的计划呢？ Atau kita melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita? 还是我们全部都靠着神来做我们的计划？
Pilihannya ada pada kita semua, Bapak Ibu. 选择都在我们的手上。 Sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, dalam membuat rencana, libatkan Tuhan selalu. 身为一个基督徒，身为一个我们承认说我们是相信神的人，我们应当靠着神来做全部事情。 Jadi apa yang Bapak Ibu rencanakan dalam hidup ini? 呀，现在所以弟兄姐妹在你们生活上，你们做计划是什么呢？ Apa yang Bapak Ibu rencanakan untuk dikerjakan dalam hidup ini? 弟兄姐妹所计划你们在生命上所要做的事情是什么呢？ Adakah kita libatkan Tuhan dalam perencanaan kita? 我们有没有靠着神来做我们的计划呢？ Sebagai sebuah kesaksian dalam pelayanan gereja, kami juga hamba-hamba Tuhan dituntut untuk menyusun sebuah perencanaan. 呀，我们打一个比例，身为教会的圣工人员， Apa yang harus kami lakukan? 呀，他们也被要求说，在他们工作上，他们也要做一个计划，他们所要做的事情是什么？ Apa yang mau kami kerjakan di dalam pelayanan? 呀，他们在他们侍奉当中，他们所要做的事情是什么呢？ Nah, ini adalah hal yang baik, Bapak Ibu. 这个是一件好的事情， Karena ini akan menolong kami untuk bisa fokus mengerjakan apa yang kami rencanakan. 因为这些就会帮助他们，坚持他们所要做的事情。 Tapi terkadang ketika saya membuat perencanaan, saya terlalu mengandalkan pikiran saya, terlalu mengandalkan kekuatan saya untuk mengerjakannya. 可是有时候，马律师老师他自己就会靠自己的想象、自己的能力来做这些事情， Tidak mengandalkan Tuhan, 没有靠着神来做这件事情， tidak melibatkan Tuhan. 呀，没有寻求神来帮助， Dan ini adalah salah. 这件是错的事情。 Dan saya bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Ya. Bukan hanya saja memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, tapi saya sendiri belajar mengenai hal ini. 要感谢今天早上的福音，因为这不单单会教导我们众信徒，也是对自己一个警戒。 Betapa pentingnya untuk melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. 我们要靠神说做事情是一个很重要的事情。 Apakah Bapak Ibu selalu ingat Tuhan dalam merencanakan hal yang kita kerjakan? 呀，弟兄姐妹，是否你们在做计划的时候，你们都会靠着神来做？ Jadi pagi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa bijak dalam membuat perencanaan. 所以弟兄姐妹，今天早上我们来学习说，我们怎么样来有明智来做我们在生活上所有的计划。 Pertama, jangan terlalu percaya diri akan hal yang kita rencanakan pasti akan berhasil. 我们不要太有自信，说我们所要做的事情全部都会成功， Belum tentu. 不一定。 Karena kenyataannya kita tahu bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. 因为事实是说，我们都不晓得明天所发生的事情会是什么样的。 Kedua, selalu libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. 第二，我们都要时时刻刻来靠着神来做我们所要做的计划， Selalu tunduk pada kehendak Tuhan. 都要遵行神的旨意来做， Selalu patuh pada kehendaknya. 我们就要靠神来做。 Terakhir, lakukanlah segala yang baik yang berkenan kepada Tuhan. 最后说，我们要做一切好的事情，照着神的旨意来做。 Kiranya Tuhan menolong kita semua. 愿主来帮助我们大家。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, 神，我们上帝在天上的上神， kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini 我们也感谢主今天早上的经文， yang mengingatkan kami bagaimana kami bisa bijak dalam membuat perencanaan hidup kami. 来告诉我们在做我们每天生活的计划的时候，我们要有明智的选择。
Dalam perencanaan, ajarlah kami untuk tidak memiliki rasa sikap yang terlalu percaya diri akan rencana dan hal yang kami kerjakan ke depan. 在我们做计划的时候，恳求你帮助我们，晓得我们不要靠我们自己的智慧来做， Karena kami tidak tahu akan hari esok. 因为我们不知道说明天会发生什么事情。 Hari esok sepenuhnya dalam kendali Tuhan. 明天全部是掌握在神的手上。 Ajarlah kami untuk selalu libatkan Tuhan di dalam perencanaan kami. 恳求主教导我们，使得我们全部都靠神来做。 Ajarlah kami untuk selalu patuh kepada kehendak-Mu. 教导我们要顺服。 Tolonglah kami untuk selalu melakukan yang baik. 恳求帮助我们，都要做好的事情。 Melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. 我们做那些全部合神你心意的事情。 Bapa di sorga, ampuni kami dari dosa-dosa kami. 我们在天上的父，恳求主来赦免我们一切的过犯。 Seringkali kami melupakan Tuhan di dalam perencanaan kami. 我们时常会忘记神在我们做计划的时候， Ampuni kami dari dosa kami. 赦免我们一切的罪。 Kuatkanlah dan tolonglah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. 恳求来坚固，来帮助我们，使得我们都可以靠着神来做我们生命上的计划。 Tambahkan kami iman untuk terus hidup bersandar dan berharap kepada Tuhan saja. 恳求加添我们的信心，使得我们可以靠我们的神。 Berkati kami di dalam hari-hari kami ke depan. 恳求主来祝福我们以下来的日子。 Ingatkan kami untuk selalu menjadi saksi yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. 帮助我们，使得我们可以为我们所认识的人来传福音。 Tolong kami juga untuk memiliki kerinduan untuk mau memberitakan Injil kepada orang lain. 恳求来帮助我们，使得我们有要向别人传福音的心。 Inilah doa dan permohonan kami. 这是我们的祈求祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。